Hai, Assalamualaikum. Salam terawih yang ke tak ingat hari ke berapa. Dan salam nuzul Quran daripada KL kan, untuk semua sahabat. Okay, so malam ni Alhamdulillah kan, dah orang kata apa dah, ni pukul apa sekarang ni? Pukul 10 lebih kan, pukul 10 suku lebih kurang. So kita pun dah moreh, dah habis terawih, dah apa semua kan. So sebelum tidur tu sajalah KL ambil peluang untuk share sikit. Okay, sebab ada je ramai juga yang tanya tips apa semua kan. So Kak ambil kesempatan ni lah untuk share. Hai Kak Pura. Hai. Dah moreh dah. Okay, so kalau tajuk ni rasa bermanfaat, so you all boleh just share dengan kawan-kawan Okay, so Happy Mama Day. Thank you. Okay, so saya malam ni kan nak share 5 tips orang kata apa, nak hilangkan rasa malu, especially orang yang baru berniaga, yang tak pernah berniaga kan. Dia orang kata apa, ambil kesempatan masa PKP ni, tak kisahlah sama ada boring duduk rumah ke kan, so ambil kesempatan nak berniaga, ada juga. Okay, dan tak kurang juga yang orang kata apa, ada yang kena berhenti masa PKP. Dan orang kata apa, baru dimaklumkan, PM bagi tahu kita tadi, kita punya PKPB ni lanjut sampai bulan Jun nanti, Masya Allah. Hai Amoy katanya, lama tak jumpa. Hai Mija. Hai. Okay. So bayangkan kita punya PKP ni bersambung lagi. So ya Allah, jangan kata kita ni mati kutu kan. Kalau mati kutu, income banyak, no problem. Maksudnya kita ni tahap boring duduk kat rumah kan, itu no problem punya. Tapi bagi orang yang bekerja, makan gaji hari kan, lepas tu diberhentikan kerja, yang tu memang kesian punya. Memang tak boleh nak kata apa, sebab memang dah diorang bagi tahu lepas PKP ni, maksudnya tahun ni dijangka 1 juta orang akan hilang pekerjaan. So bayangkan 1 juta orang akan hilang pekerjaan. Masya Allah, kesian sangat. Apa nak buat ni? Kan apa nak buat ni? Macam mana nak buat? Kerana bagi kita yang ada kerja, bagi kita yang dapat hai, Waalaikumsalam Danisa dan Nisra, kan, bagi kita yang ada kerja, bagi kita yang orang kata apa, tak ada masalah dengan income, kan, save betul-betul masuk, Alhamdulillah, rezeki kita Allah bagi melalui kata online, kita ada berniaga online kan. Dan yang penting kita ada peluang. Okey, abaikan suara tangisan-tangisan tu. Maklumlah bekerja dari rumah. Kan jadinya bagi orang yang memang kerja makan gaji hari ni kan, kesian sangat memang tak boleh nak kata apa punya. Jadi memang ramai orang ambil kesempatan berniaga kan. Kesempatan berniaga musim PKP ni is good lah. Maksudnya daripada kita tak ambil peluang langsung kan, sebab kita kadang-kadang kita nak mengharap orang membantu kita pun tak boleh nak harap juga. Sebab berapa ramai sangat orang yang ada, orang kata apa, buat sumbangan. Kan bukanlah maksudnya tak ramai, tapi yang perlukan sumbangan tu terlalu ramai. Kan terlalu ramai. So nak tak nak kan, memang kita kena do something. Maksudnya salah satu cara adalah kita berniaga online. Okey, berniaga online. Cuma sekarang ni bila kata kita nak berniaga online, memanglah akan ada orang yang malu kan, akan ada orang yang tak biasa, orang yang yelah malu-malu lah kan, tak biasa, tak pernah berniaga dan sebagainya. So perlukan kekuatan. Tambah pula bila kita belajar online ni, dia tak sama macam kita belajar secara fizikal. Kan bila kita belajar online tak sama macam kita belajar fizikal. Kita belajar fizikal, kita punya semangat tu lain. Kalau kita belajar online macam ni, kita tak disurroundingkan dengan orang yang ada satu positivity yang sangat dahsyat, orang yang dahsyat. So positivity diorang ni sebenarnya boleh membantu untuk menjadikan kita lebih strong kan, untuk menjadikan kita lagi positif nak berhadapan dengan banyak rejection. Biasalah berniaga,
kita akan jumpa dengan rejection punya. Itu normal. Tetapi bila kita yang baru belajar, tiba-tiba kita baru nak berniaga, tiba-tiba kita terus belajar dalam online. So maksudnya kita ni alone. Kita seorang diri yang positif, tetapi kita punya surrounding masih lagi di fasa, bukan fasa-fasa yang begitu support kita, bukan fasa-fasa orang yang telah ditiunkan minda. Jadi kita terpaksa struggle untuk mempositifkan diri kita. Sebab bila kita nak berniaga, ini sangat normal. Malu, takut itu normal. Okay, so cuma malam ni saya nak share macam mana kita nak hilangkan rasa malu tu dulu. Okay, walau kadang-kadang sebenarnya kita ni berniaga online lagi senang berbanding dengan kita berniaga offline. Sebab dengan online kita tak bercakap dengan orang pun, jari je. Tapi itu pun ada yang malu. Guna jari pun malu. Saya tak tahulah kalau berhadapan dengan orang ada sampai tahap bisu tau. Ada, saya punya team dulu kan, bila kita nak buat online ni, offline kita ni ada ni kita leader kan, kita ada untuk membantu kawan dia tu kot, kawan baik dia. Okay, kawan baik dia. Jadi bila dia berniaga, tiba-tiba minda dia dah orang kata apa, berpusing tau. Dia macam tu bukan kawan aku, itu dah jadi stranger. Dia jadi segan, dia jadi takut, dia jadi malu, tak tentu arah dah. Sudahnya dia tak bercakap dengan kawan tu. Sudahnya saya yang bercakap dengan kawan tu. Dia wahal dia punya kawan. Kan sebab apa? Sebab kita punya mindset belum lagi kita buka. Kita tak nampak lagi. Kita tak ada cara lagi nak hilangkan malu tu. Sebab tu bila ada malu ni, kita akan jadi satu sekatan untuk kita nak teruskan bisnes. Kerana malu, takut ni semua satu penghalang. So sekarang ni kita nak hilangkan blockage tu. Ada orang ramai dekat stok dia, dekat dia punya rak tu berlambak stok. Tetapi ramai juga yang tak habis stok tu, sudahnya expired macam tu. Sebab apa? Sebab malu dia tak hilang lagi. Dia punya blockage tu tak hilang lagi. So sekarang ni kita nak menghilangkan blockage tu dulu. Kan bila orang kata apa, ibaratkan jalan yang ada bonggol dengan tak ada bonggol. Kalau ada bonggol ni laju je dia pecut 180 200 pun tak ada masalah. Okey, tetapi kalau jalan yang banyak sangat bonggol, kita nak pecut pun tak boleh, nak sampai cepat pun tak boleh, nak pecut nanti terpelanting, kan so banyak benda akan jadi. So sekarang ni kita nak hilangkan blockage dulu supaya kita boleh jalan smooth je ke depan. Okay, so salah satu blockage tu adalah malu. So kita nak hilangkan malu. So kita kena, actually kita sebagai kata newbie, kita nak kena identify dulu kita punya orang kata apa, Islam macam bukan kata kelemahan sangat lah. Okay, kita katakan sebagai satu penghalang lah. Ada setengah orang dia mengklasifikasikan tu sebagai kelemahan. Terpulanglah pada you all macam mana. Yang penting you all kena identify halangan tu supaya you all boleh clearkan dulu halangan tu. InsyaAllah bila you all dah clearkan halangan, you all boleh jalan laju. Okay, so cara salah satunya adalah malu. So macam mana kita nak hilangkan malu tu? Normal lah bagi orang yang biasa ke tak biasanya. Kita ni pula bukan lahir je terus berniaga. Mak kita pun bukan keturunan orang berniaga. Keturunan kita pun tak ada yang berniaga. So tak ada orang kata apa, tak ada salahnya dengan malu tu. Dan itu normal. Okay, itu normal. Sekarang ni kita nak bawa diri kita ke satu fasa yang lebih baik. Sebab kita faham dan kita tahu berniaga ni sunnah kan. Berniaga ni ibadah. Dan ini adalah satu lapangan cara untuk kita berjaya dan kaya. Okay, berniaga ni adalah orang kata apa, buat lebih kan dapat lebih. Orang selalu cakap macam tu. Okay, yelah hakikatnya rezeki tu datang pada Allah. Ada masa dia turun, ada masa dia banyak. Tapi maksudnya kita boleh plan. Okay, kita boleh plan berapa banyak yang kita nak, berapa banyak yang orang kata apa, bulan tu kita nak, strategi dan sebagainya. So kita nampak kan on paper kita boleh nampak dah figure yang kita nak tu melalui cara macam mana. So it depends on macam mana tindakan kita dan Allah pula kan Allah majikan kita yang sebenarnya nak bagi ke tidak selepas kata kita usaha. Maksudnya tawakal lah lepas pada tu. Ya sayang. Okay, so sekarang ni kita nak orang kata apa, hilangkan malu dulu. Panjang ni kan. Panjang bebelnya. Okay, so cara nak hilang malu, first kali kita kena tahu niat kita. Yes, betul. Okay, kita kena tahu apa niat kita. Niat kita untuk apa berniaga ni. Okay, memang normal lah orang
Kalau nak kaya, orang kata nak bisnes. Aku mesti cari duit. Aku nak duit. Yes, itu mindset yang orang kata apa, tak ada salahnya pun. Cuma kita nak baiki sikit supaya kita tidak keterlaluan nakkan kepada duit tu. Sebab bila kita keterlaluan nakkan duit tu, macam saya mula-mula dulu, yang saya tahu berniaga ni duit. Duit nak dapat banyak, berniaga. Itu yang saya punya pemahaman. Okey, jadi bila kadang-kadang kita keterlaluan ada benda tu, bagi saya yang tak malu ni okey lah. Bagi orang yang malu, yang berlebihan ni jadi bila dia nak duit tu, nanti dia akan turn to stress. Okey, so bila dia turn to stress, dia dah jadi orang kata apa, banyak lagi blockage yang akan timbul. So first thing is kita nak kena tahu niat kita. Maksudnya niat kita ni orang kata apa, niat nak bantu. Bila kita kata kita niat nak bantu orang sebab kita ada satu contoh lah, you all jual apa? You all jual tudung. Okay, you all jual tudung. Niat kita nak bantu orang supaya orang boleh tutup aurat dengan sempurna. Orang pakai tudung ni elok, cantik dan dia punya confidence level akan meningkat. Macam tu maksudnya. Kalau you all jual suplemen, you all tahu suplemen you all ni dengan sah KKM, maksudnya tak ada masalah dari segi lain-lain. Okay. Macam pernah nampak, tapi di mana ya? Yelah, Cik Zulkarnain kan, saya pun tak tahu kat mana kita jumpa. Okay. Tapi terima kasih sebab watching ya. Okay, so kita orang kata apa, dekat mana tadi, maksudnya kita nak kita punya produk tu tak ada masalah bab KKM, kelulusan dan sebagainya, dan kita tahu produk kita tu sangat bagus. Contoh kita punya, kalau you all jual garlic contohnya, bawang putih dia untuk kolesterol. Dia bagus untuk pecahkan lemak, buang angin. Sebab kita tahu kalau angin banyak kalau angin banyak, dia akan jadi apa? Nanti akan jadi gastrik. So bila gastrik, tak boleh nak puasa. Especially sekarang ni orang-orang gastrik bulan-bulan puasa macam ni, biasalah kena attack. Itu normal punya. So membantu sangat. Kiranya kalau customer ni, dia tu, kawan kita tu, dia makan garlic ni, insya-Allah dia boleh berpuasa dengan baik. Sebab apa? Sebab tak jadinya angin gastrik tu. Okey, tak jadinya orang kata apa, angin medu. Bagi orang yang biasa kena angin medu, angin medu sakit terlalu sakit macam pingsan kena. Saya tak pernah kena, anak yang kena. Okey, so angin medu ni kita urut pun memang ya Allah susah nak hilang sebenarnya. Jadi salah satu amalan kata garlic tu membantu untuk mengelakkan dia kena angin medu. So bila dia tak kena angin medu, tak kena gastrik, so dia boleh berpuasa dengan baik, dengan elok, sempurna sampai ke habis waktu. Jadi sebenarnya bila kita tahu niat kita nak bantu dia, dan solution tu ada pada kita. Kita tahu testimoni ni ramai sangat yang okey bila makan garlic tu. Contohnya kalau you all jual garlic, bila makan garlic itu, dia tak kena lagi attack macam tu. Bayangkan kalau kolesterol tinggi banyak kesan kalau kolesterol tinggi ni. So kita tahu benda tu adalah sangat kata membantu. So kita pegang pada niat kita nak membantu dia. Sebab nanti dekat akhirat nanti pun Allah akan tanya. Sedangkan kita ni ada pegang benda yang boleh membantu menyelesaikan masalah orang, tapi kita tutup mulut kerana malu tu, kita tak nak sebarkan kebaikan. Kerana malu kita tu, kita tak nak orang kata apa, bagi tahu orang bahawasanya dekat kita ni okey, dan kita tak orang kata apa, spreadkan good news tu dekat orang lain. So nanti kita tak nak kena tanya kat sana pula kan. Okay, so first kali adalah kita kena tahu, maksudnya niat kita tu, kita kena letak niat kita tu untuk hilangkan malu ni tadi. Niat kita nak bantu kawan kita, kesian kat dia gastrik. Okay, so bila you all ada niat yang macam tu, insya-Allah you all tak malu. Okay, insya-Allah you all akan jadi lagi strong, lagi bersemangat. Lagi bersemangat. Aku ada solution ni, kerana Allah bagi melalui aku, banyak aku share kat dia. Nanti aku dapat pahala juga, dia boleh puasa habis. So bila kita ada benda macam tu dalam fikiran kita, ada benda macam tu, so kita jadi tak segan nak sembang. Kita jadi macam semangat nak sembang dengan dia. Kau gastrik kau angin medu kau tahu tak, aku dulu pun kena macam tu juga tau. Aku kena macam kau tu, susah betul aku nak puasa. Memang sakit tau, memang sakit nak puasa. So bila aku makan benda ni,
garlic ni sekarang aku dah tak kena angin medu. Sekarang macam ni lah, kau try dulu, kau ambil ni berapa biji, sedekah kat dia ke, terpulanglah pada you. Kalau dia okey je nak beli sekotak, jalan terus kan. Kalau dia tak okey, macam kita rasa macam kita nak bagi sedekah dulu, sedekah je lah kan. 5 biji ke 6 biji ke, terpulang lah. Kau try dulu makan dalam 2, 3, 4 hari, kau tengok kesan dia macam mana. Kalau okey, okey lah, kau ambil lah sekotak. Kalau tak okey, tak sesuai dengan kau, it's okey lah, tak payah makan lagi. So bila kita bagi peluang macam tu, dia akan lebih free, kita pun lagi seronok kan. Kita nak share pun rasa macam tak rasa bersalah sangat. Macam tu lah, dia akan kesan dia akan jadi macam tu. Okay, itu tip yang pertama. Yang kedua adalah kita tahu sebab kenapa kita nak berniaga ni. Okay, kenapa kita nak berniaga. Okay, ada orang dia punya mindset, dia memang nak kaya, dia memang nak gunakan platform berniaga ni untuk cover hutang dia memang nak cari duit lebih melalui bisnes ni dan sebagainya. Is okay. Okay, asalkan tak orang kata apa, lari daripada paksi yang betul kan. Kita nak redha Allah dan sebagainya, is okay, no problem punya. Kalau you all ada niat nak kaya ke nak apa ke, no problem. Maksudnya kan, ada setengah orang dia mungkin dah dah lama ataupun dia dah start enjin dah, tapi enjin tu tak gerak lagi. Dia dah ada enjin tu tak gerak lagi kan. So dia macam mana aku nak start kan. Terfikir-fikir. So kita start to find out apa yang kita orang kata apa, sebab kita nak berniaga. Contoh, kalau mungkin kita kan hari ni kita berniaga, kita nak, dan kita sendiri ada impian. Contoh, kita nak sofa, kita nak beli dengan adanya Waalaikumsalam and Syahiran, apa khabar? Hebat ni, orang-orang hebat lah ke ni. Terima kasih kepada semua yang sedang watching. Kalau you all rasa live ni bermanfaat, you all boleh je share kat kawan-kawan dan grup-grup mana yang you all ada. Okay, kita share kan. Okay, so bila kita tahu niat, contoh macam you all kata you all nak beli sofa. Okay, you all nak beli sofa. Ini salah satu cara macam mana you all nak hilang malu. You all nak beli sofa, so you all pun setting. Okay, you all pun setting. Okay, nak dapatkan sofa sekian-sekian. Oh, kena sale sekian-sekian. So bila you all dah ada satu it's like macam hala tuju lah. Hala tuju. So kita boleh, kita punya semangat juang tu dia jadi lain macam tau. Kan dia jadi lain macam. Orang kata kan kalau kita ada impian kan batu sebesar-besar alam pun kan kita takkan nampak, sebab di sebalik batu tu ada impian kita. So kita punya mata pandangan dan hala tuju kita tu jelas, kita punya pandangan mata tu dah tak nampak dah batu besar depan mata. Okey, kita terus nampak apa tahu, nampak impian kita yang menghalang, batu besar yang menghalang impian kita tu kita terus tak nampak. Sebab tu penting kena tahu sebab kita nak berniaga. Nak tips boleh kan sebab tu yang buat live tu. Alright, so kalau orang yang tak ada hala tuju ni kan dia tak tahu sebab dia nak berniaga dan sebagainya, batu kecil depan mata dia nampak besar kan impian dia tenggelam dah sebab belakang tak ada impian kan ni batu, impian dia kat belakang ni tak ada kan so dia akan nampak batu je lah kan dia akan nampak apa yang depan mata dia akan nampak tang malu, tang segan, tang halangan dan sebagainya. Tetapi kalau kita punya impian ada dekat belakang, batu sebesar-besar alam ni kita dah tak nampak dah. Sebab apa? Sebab impian tu jelas sangat. That's why kita kena tulis. Sebagai seorang manusia yang mudah lupa kan mudah lupa, itu normal. Kita memang, Allah cakap ada manusia yang mudah lupa kan. Okay, so kita kena tulis. Better kita tulis. Ada setengah orang dia buat dream board, vision board, whatever board kan sebab kita ni lebih orang kata apa, mudah menangkap benda yang kita visualize ni kan benda yang visualize ni senang kita tertarik pada benda tu, senang nampak, terpasak dekat kita punya minda. That's why orang buat dream board dan sebagainya, supaya sentiasa kita nampak apa yang kita nak. Ini salah satu cara yang akan menjadikan kita lebih kuat, strong, yang menjadikan kita terus hilang malu. Tiba-tiba tak ada kemaluan. Tak ada kemaluan pula. Tak ada malu. Kan terus tak malu. Kan tiba-tiba terus macam harimau lapar. Tiba-tiba terus menerkam. Sebab apa? Sebab impian yang besar tadi itu membantu kita untuk meletakkan segala yang kita katakan sebagai kekurangan dan kelemahan kita tu di tepi. Di tepi. That's why kata kita boleh berniaga hebat. Sebab tu penting untuk you all find out, tulis apa besar-besar ataupun lukis ataupun tampal you all punya vision board dan sebagainya.
Waalaikumsalam. Hi Wani. Alright. So boleh you all boleh terus sharekan apa video ni. InsyaAllah kita sama-sama sharing. Okay. Tips nombor 3 macam mana you all nak hilangkan malu. Okay. Ingat sebelum kita berniaga di dunia yang lebih luas, di pasaran yang luas ataupun di market yang global, dia adalah bermula dengan tak nak. Okay. Dia adalah bermula dengan adik-beradik kita, kawan-kawan kita. Alright. So kita nak tolong diorang. Kita memang akan start macam tu. Macam saya juga. Kalau saya beli apa-apa kan, saya tengok suplemen tu bagus, produk ni bagus, saya akan nampak mak ayah saya, adik-beradik saya, kawan-kawan saya. Itu je yang kita nampak dulu. Kita tak nampak orang lain lagi. Okay. Kita nampak orang sekeliling kita. Jadi kita, kalau orang kata apa, kita dah masuk, kalau mungkin dengan adik-beradik kita apa semua, kita mungkin tak segan. Tapi bila kita dah start ke market luar, kita dah start rasa segan, kita dah start rasa kekok nak sharing dan sebagainya, kita kena letak satu anggapan, mereka ni adalah adik-beradik kita. Kalau dengan adik-beradik kita, kita tak malu. Kalau dengan kawan baik kita, kawan rapat kita, kita tak segan. Okay, so anggap orang yang di sekeliling kita, yang di market global ni adalah adik-beradik kita. Okay, adalah kawan-kawan baik kita. Senang kita nak communicate. That's why orang kebanyakannya orang berniaga ni dia kena macam ni, menjadikan prospek. Biasa orang kata tu prospek lah, maksudnya customer kan, customer tu adalah prospek tu adalah customer. So menjadikan customer ataupun bakal customer kita ataupun prospek kita tu adalah sebagai kawan. So bila kita dah jadi kawan dengan dia, macam mana kita communicate dengan kawan? So dia lebih simple, percakapan kita simple, dia lebih cepat mesra dan sebagainya. Jadi communication yang cepat mesra tu membuatkan kita rasa macam dah tak malu dan tak segan nak share apa benda yang kita ada. Okay, tu lagi itu antara benda yang mudah. Sebab tu ada setengah orang kalau tengok kan cara dia sembang-sembang santai apa semua kan, sebenarnya dia sedang nak mengatasi malu tu. Okey, kan dia terus orang kata apa, mesra. Kan terlajak mesra. Saya seronoklah dengan seller. Saya kadang-kadang saya baca testimoni daripada customer kan tak kisah dalam apa-apa bisnes pun. Seronoklah dengan seller ni ramah sangat. Nanti nak beli lagi lah dengan dia. Nampak tak kesan kepada keramahan tu? Sebenarnya ramah tu datang daripada dia tu sebenarnya nak hilangkan malu dia. Jadi dia terus anggap customer atau prospek tu sebagai adik-beradik dia. Kan kesan dia orang tu dah happy nak berurusan dengan dia. Bila happy berurusan dengan dia hanya kerana happy saja, sebab tak ada gap, dia rasa tak ada gap, dia rasa senang nak communicate, orang tu pun ramah dan sebagainya, terus dia nak repeat order. Inilah kita panggilkan sebagai satu, orang kata apa, zero cost marketing, okay, ataupun marketing mouth to mouth marketing, maksudnya ataupun referral marketing. Sebab apa? Sebab benda ni nanti orang customer akan recommend kita dekat orang-orang dia. Customer ni akan recommend kita kan seller yang macam ni dekat kawan-kawan dia. Kalau kau nak beli produk sekian-sekian, kau beli tau dengan kawan aku. Dia terus anggap kita ni kawan dia. Okey, sebab apa? Sebab kita daripada awal lagi kita anggap dia adik-beradik kita, sebab kita ramah kan, sebab asalnya kita nak hilang malu tadi kan. So dia pula recommend kat kawan dia kan jadi itulah sangat untung kan sangat untung. Nampak? Sebab tu kata ramah mesra tu memang tak ada ruginya. Kadang-kadang kita ni kan nak cepat, malas nak layan sangat customer apa semua, kita copy paste je. So dia akan nampak sangat formal. Kadang-kadang orang kata apa, tak tarik hati, tak beli hati dia. Kan tak beli hati dia, tak beli emosi dia. Okey, kita lebih orang kata apa kepada mendengar untuk menjual. Kan bukan mendengar untuk menyelesaikan, tapi mendengar untuk menjawab. Mendengar untuk menjual, mendengar untuk menjawab. Kan jadi kita tak, orang kata apa, gap tu masih lagi ada dekat situ. So kita nak hilangkan benda tu. Alright? Okay, so tips seterusnya adalah sharing without selling. Okay, sharing without selling ni ramai orang dia selling lah. Kan maksudnya memang nak jual. Okay, memang nak jual. Tak ada masalah pun. Memang nak jual, memang pun kita menjual. Maksudnya kalau kita ada produk tu tak, kau kena beli. Okay, ni Mel lah beli, cepatlah. Siapa nak? Cepat. Okay, terhad lah apa semua. So dia memang begitu selling. Okay, dia ambil.
Okay, dia memang begitu selling. So bila dia begitu selling, nanti dia akan stres. Okay, dia akan stres. Ni namanya kerja dari rumah. Okay, so dia akan stres kan dia akan rasa macam tekanan kalau orang tak beli kan tekanan kalau orang tak nak, orang kata nanti dulu, tunggu gaji, tanya suami, tanya kucing. Dia jadi stres sebab dia punya mindset 100% aku sharing, kau kena beli. Kan whatever aku share ni kau kena beli. Ni dah ada PM ni, confirm beli. Okay, mindset macam tu tak ada masalah. Tapi kalau dia tak letak tawakal pula dekat situ, nanti dia akan jadi stres. Kan okay, so cara terbaik adalah untuk kita nak hilangkan malu, okay, adalah melalui kata kita sharing. Kita niatkan diri kita nak sharing. Tak apalah kan kita share dulu. Kalau dia rasa kan kalau dia rasa dia nak beli, dia beli. Okay, kalau dia rasa dah sampai waktunya untuk dia memiliki benda tu kan dia boleh, orang kata apa, boleh terus beli dan sebagainya lah. Okay, so kita tak letakkan tekanan, diri kita pun tak tertekan, kita pun tak menekan dia. Setengah orang kan setengah orang dia macam dia mindset dia tak, kau kena beli. Kau dah tanya aku kan, aku dah jawab kan, kau kena beli. Aku kena follow up sampai kau beli. Yes, tu betul. Okay, kita memang nak sampai tahap macam tu punya kan. Kalau boleh memang macam tu. Okay, cuma orang kata apa, kita orang kata apa, tawakal tu dia lebih kepada macam tu lah kan 50-50 kan 50 kita tak 50 ada rezeki dia orang beli apa semua, so kita akan jadi lebih relax. Okay, lebih relax. So kita sebaiknya dan lagi cantik adalah kita anggap kita nak buat sharing je. Okay, kita share je. Share sehabis baik, share sehabis orang kata apa, sehabis cara kan sampai dia faham. Kita share mengikut SOP yang betul kan kita share sebaiknya. Alright, so bila kita share kan kita akan jadi senang untuk buat follow up dia kan bila kita share, kita senang nak sembang dengan dia. Bila kita share, bila mana dia tanya pun, bila waktu walaupun dia tak beli hari ni kan kita tetap melayan dia dengan baik kan tetap melayan dia baik. So kita pun tak stres, malu pun tak ada kan sebab kita punya tak apa, aku share. Okay, dalam pada share pun kita tetap ada juga SOP kita, ada CTA, ada segala bagai, semua ada. Okay, follow up dan sebagainya, tetap ada benda tu. Okay, cuma kita lebih orang kata apa, nak merelaxkan diri kita. Kita anggap kita memang nak share. Okay, nak share dengan dia orang. Okay, dan seterusnya yang terakhir, tips untuk hilang malu ni adalah kita letakkan keterdesakan. Okay, mentor saya selalu cakap selesa itu adalah pembunuh dalam diam. Memang pun, okay, memang pun. Jadi kalau kita begitu selesa, tak apalah kan nak berniaga santai je, ada-ada, tak ada sudah kan. Dia macam dengan tak ada target, tak ada apa semua, so malu dia pun menebal kan jadi dia rasa kalau hari ni dia nak malu tebal, dia tak buat. Kalau dia rasa malu tu dah hilang sikit, dia buat sikit, dan confirm lah takkan hilang semua punya. So dia tetap meletakkan malu tu dalam diri dia. Alright. Okay, so salah satu cara kita nak buang dan nak elak malu ni adalah kita letakkan satu keterdesakan. Keterdesakan ni biasanya kalau kita, saya akan letakkan kita punya komitmen. Kalau bahasa mudahnya adalah hutang-hutang. Okay, tak boleh jadi ni, aku ni hutang banyak ni nak kena bayar apa semua ni, aku kena ni kan kita letakkan keterdesakan, tetapi bukan dalam keadaan kita tertekan. Okay, kita menekan diri kita dalam keadaan kita tak tertekan. Okay, jangan sampai kita tertekan sebab nanti kita akan menekan orang. Alright, so kita hanya letakkan keterdesakan tu supaya kan supaya apa tau, dia ibarat bila kita ada keterdesakan tu ibarat macam anjing lah kat belakang. Okay, anjing kat belakang. Kalau ada anjing kat belakang, kita ni tak pandai lari pun, lari tak laju kan tak pernah pun menang 100 meter larian tu, dan tak pernah masuk pun kan apa larian 100 meter tu kat sekolah kan tak pernah pun berlari selaju itu. Okay, kita pun kalau orang suruh lari saja-saja kan, kita pun cakap kan mana aku pandai lari, aku lari tak laju, tak boleh, aku tak pandai. Banyak sangat alasan kita akan bagi. Yes, itu logik sebab kita tak pernah berlari kan tetapi kalau ada anjing kat belakang mengejar kita, anjing laju kan lari dia kan, laju tak?
Kan laju. You tak jawab pun saya tahu dah memang anjing tu laju. Okey, nak-naknya anjing ni 10 hari tak makan. Puasa sama yang kita juga. Anjing betul. Kan dia tu anjing tu dia nampak kita ni, kita pula gebu-gebu peha besar-besar. Kan jadi dia nak kejar kita, nak makan kita, nak gigit kita. Nampak tak? Kalau anjing dah muka tu macam bulldog, tak ada manja pun, agak-agak kita ni nak kekal lagi ke jalan lenggang kangkung. Anjing dah mengejar kat belakang. Kita memang tak pandai lari, tapi adakah kita nak lenggang kangkung kalau anjing tu muka macam bulldog, tak makan 10 hari? Confirm lah kita lari laju. Kain ketat pun lari laju juga. Kan terangkat habis kain-kain. Sebab apa? Sebab anjing mengejar. Tak pandai panjat pokok. Dan tu pandai panjat pokok. Seriously, itulah tindakan minda luar sedar punya. Tiba-tiba dah sampai kat atas pokok kelapa tu. Macam mana dia pijak, apa dia pijak, macam mana dia naik pun tak tahu, tiba-tiba dah ada kat atas puncak. Nampak tak? Sebab apa? Sebab ada anjing kat belakang. Kan confirm punya. Yang tak pandai terus jadi pandai, yang gagap terus jadi lancar. Kan yang buta tu jadi celik. Nampak? Yang buta, betul, memang akan jadi macam tu punya. Yang bisu terus bercakap, memang betul. Kan sebab apa? Sebab ada anjing. Jadi sebab itulah kenapa kita letakkan keterdesakan. Keterdesakan tu sebenarnya dia macam anjing tadi tu lah. Bila ada kita rasa kita perlu atasi malu kita tu. Aku tak boleh lagi dah malu. Kalau aku malu ni, alamatnya bank negara kejar aku. Bukan lagi bank rakyat, bank negara terus kejar. Nampak? Memang lintang pukang pun dia mija. Dah tak ada ayu dah. Tak ada ayu. Kerongsang yang dekat sini dah lepas ke belakang. Bukan kat sini lagi, ke belakang perginya. Dah tak ada, dah hilang ayu. Kasut tinggi ke kasut apa bagai dah lintang pukang dah. Betul dia cakap. Sebab apa? Sebab ada anjing kat belakang tadi. So sama juga macam kita dalam niaga ni. Memang kita malu. Siapa yang keluar-keluar tu tak malu? Mana ada. Cuma orang yang tak malu hari ni, orang yang tak malu tu disebabkan oleh dia dah pergi atasi malu tu. Dia ada satu cara yang dia buat untuk mengatasi malu. Kita masih lagi ada malu sebab kita tidak mengatasi masalah malu keterlaluan kita tu. So inilah salah satu cara macam mana kami buat untuk supaya kita tak ada malu yang melampau. Sebab bila ada malu yang melampau, seriously cakap, bila saving kita nak penuh? Cuba kita fikir logiknya. Ini salah satu keterdesakan yang saya nak bagi you all nampak. Saya tak ada pula tali tip. Ama, tolong ambil tali tip mama. Tak apalah, tak ada tali tip lah. Kita ambil jam ni je. Ni jam. Ni umur kita dari kita lahir hari tu. Dari hari kita lahir, kosong hari pertama. Sekarang umur kita berapa? Sekarang umur kita berapa? Kita cuba tengok. Ni kita anggap orang kata apa, umur normal lah. Umur normal umat Nabi Muhammad ni 63 tahun dah. Kita bagilah kita up lah sikit. Dalam handbag. Kita up lah sikit. Ni 70 tahun. Sekarang ni umur kita berapa? Umur kita berapa? 40, 50, 30. Katalah umur kita sekarang dah 40 tahun. 40 tahun ni dah terbuang dah. Dah 40 tahun dah tak ada dah 40 tahun ni. Tinggal hak ni je baki. Tinggal hak ni je baki kita ni. Ni je baki umur yang ada. Ini je baki umur yang kita ada untuk kita all out berniaga. Untuk kita inilah masa, bukan semestinya all out berniaga. Tak kata pasal all out berniaga lagi. Ini je baki umur yang kita ada. Cuba kita tengok pula anak kita yang paling sulung umur berapa? Anak kita yang paling bongsu umur berapa? Kita tengok pula hutang piutang kita. Kita tengok pula mak ayah kita. Ada lagi kan? Yang kita nak tanggung ni. Yang kita nak tanggung. Ni tali tip pandainya. Ni senang cerita kan? So ni katalah ni lah bagi you nampak ni je. Ni sampai umur 70. Sekarang ni yang dah orang kata apa umur kita yang dah guna sekarang ni parah ni. So ada baki ni je lagi. Ni je baki tinggal umur kita. Tinggal umur kita hak tu je, sikit je, hak tu je. Nampak? Tak apa. Hari ni kalau kita tak all out 38 tahun ya Wani Kalau kita masih lagi nak malu, no problem punya. Boleh malu. Tapi siapa yang nak tanggung anak kita kalau kita tak ada nanti? Kita tak bekalkan saving tau. Saving kita tak cukup. Saya ingat lagi
mentor saya pernah cakap, kalau hari ni kita tak sediakan saving yang cukup untuk anak-anak kita, kan sepeninggalan kita nanti, sebenarnya kita sedang menempah rumah anak yatim untuk mereka. Kan itu sangat logik punya. Okey, sebab apa tahu saya cakap macam tu, dan itu adalah logik. Sebab kita nak bagi tahu kat sini, bila macam saya sendirilah, saya tak ada, anak saya 4 orang. Okey, yang kecil ada 2 orang, yang besar tak besar sangat, ada 2 orang. So kita ada dua batch. Okey, so 4 orang ni kita nak harapkan siapa yang jaga masa kita tak ada? Pak saudara pun bukanlah kaya sangat. Bukan tak boleh diorang jaga, diorang pun ada komitmen. Maksud kita fikir logik lah. Jangan kata ihsan selepas kita meninggal esok, kan ihsan tu lain cerita. Kita cerita lain cerita. Dalam Islam pun kan mengatakan supaya jangan jadikan anak kita sebagai peminta, meminta-minta. Jangan, maksudnya tidak digalakkan pun, dan even tak dibenar pun, kan kehidupan kita ni miskin sebenarnya, sebab nanti jadi meminta-minta. Okey, sebab yang nak diminta pun dekat orang yang tak tak ada sangat. Adik-beradik kita pun bukan kaya-kaya. Kalau jutawan pun tak ada masalah, kan kalau depa jutawan tak ada masalah. Yang ni hutang depa pun melambat, kan anak-anak dia pun nak kena jaga pun ramai, kan dia pun ada komitmen yang lain yang dia nak kena dahulukan. Tiba-tiba kita pergi letak 4 orang anak dekat dia, kan masa kita hidup dulu kita boleh pula enjoy, nak buat bisnes, buat tak buat sudah, kan kita buat main-main. Orang all out gila-gila, kita pergi bantai tidur awal, kan orang all out, kita pergi bantai tengok cerita Korea, kan orang all out niaga siang malam, pagi petang siang malam, bersengkang biji mata, kita boleh bantai tidur sampai berlebam-lebam biji mata, kan itulah mindset orang sekarang. Bila dah awak tak ada, awak tinggalkan beban ni seramai 4 orang ni contohnya, kan dekat orang yang pun tak berapa nak ada. Boleh bayang tak? Contoh kita sekarang ni pun tak berapa nak ada. Tiba-tiba, kan anak saudara kita, kalau kita boleh jaga tak ada masalah. Kita pun sayang kat mereka. Bukan tak sayang. Hari pertama, hari kedua, hari kelima sayang. Hari ke-10 nak menyampaikan sampai bila-bila dia duduk dengan kita, mula dah rasa tak sedap. Kita, bila kita stres, anak kita pun jadi bahan. Bila kita stres, biasanya stres orang ni disebabkan oleh financial. Bila kita stres, anak-anak pun kita pukul. Ini kan pula anak yang bukan dari darah kita, bukan yang kita lahirkan. Nampak tak? Kan anak yatim ke anak orang yang kita bela ke apa semua, kadang-kadang bila tak ada satu perasaan, orang kata apa, kasih sayang tu datangnya daripada, yelah kalau anak kita tu marah macam mana pun, dia punya sayang tu lain, sebab kita yang mengandung dan melahirkan dia, kita bela pada kecil. Ni datang-datang dah besar, kan datang-datang dah besar. Jadi kasih sayang tu dia tak kuat sangat, dia tak sebati sangat. Nampak tak? Kita bukan nak duduk dengan dia, dia bukan nak duduk dengan kita sehari, bukannya sebulan, selama-lamanya. Nampak tak? Jadi bila datang masa tekanan keuangan, kan kita punya adik-beradik, anak-anak kita pun tak terbela sangat, duk lintang pukang, pakai baju pun tak apa nak elok, makan pun sekadarnya. Tiba nak datang pula beban dekat kita, yang mana mak bapak dia pun tak tinggalkan apa pun. Itu fikir logik lah, kita logik lah, kan kalau dia, nak kalau tak ambil insurans, sebab tu kata kena ambil insurans, sebab salah satu cara supaya bila kita tak ada, tak membebankan orang lain. Okey, ingat masa iftar. Ya, betul, sedih tengok masa iftar anak-anak yatim belaka datang, kan tak ada siapa, kan. Jadi kita kalau kata kita tak sediakan financial, maksudnya kita pun susah nak letakkan anak-anak kita nanti in case apa-apa jadi dekat adik-beradik kita. So bermakna kalau dekat diorang pun kita tak tentu lagi nak boleh letak, maksudnya kita sedang membooking tempat dekat rumah anak yatim. Nampak tak? Sebab tu saya cakap, saya kadang-kadang saya selalu tengok baki masa yang saya ada. Baki masa yang ada ni yang menyebabkan saya rasa saya tak boleh malu, menyebabkan saya rasa saya tak boleh takut, menyebabkan saya rasa saya kena all out, kan kadang-kadang sampai tak tidur sebab rasa macam tak boleh nak tidur, kerana aku kena full usekan masa yang ada, kan supaya tak membebankan orang lain. Itulah sebenarnya yang menyebabkan malu kita tadi boleh hilang secara automatik. Kan boleh hilang secara automatik. So itulah salah satu, kan keterdesakan tu menyebabkan kita menjadi orang yang luar biasa, di luar kebiasaan kita, kan yang tak pandai bercakap pun, kalau dia tengok timeline ni,
Okay, yang tak pandai bercakap, tak ada talent, tak reti berniaga, tak ada kawan, macam-macam lah, suami tak support lah itu. Bila dia tengok timeline ni, automatic dia akan ubah dia punya mindset. Okay, automatic akan berubah. That's why you all kena ada mentor. Bila berniaga kena ada mentor. So mentor akan guide. Okay, mentor akan guide, insyaAllah. Berjumpa dan belajar dengan mentor yang tepat, insyaAllah you all akan dapat pun tepat waktunya, tepat dapat, insyaAllah, dengan izin Allah. Alright, so jangan memandai-mandai sendiri. Boleh berniaga tapi belum tentu lagi berjaya. Okay, ada mentor pun tak tentu lagi berjaya, tak ada mentor lagi tak berjaya. Kan sebab apa? Sebab kita pun tak tahu arah dia macam mana. Alright, so itulah kata 5 tips yang saya nak share, insyaAllah. Moga tips ni bermanfaat dan membantu you all untuk you all boleh berniaga besar, berniaga dengan lebih hebat, insyaAllah. Boleh berniaga laju, tak ada sekatan. Okay, boleh hilang blokej-blokej yang menghalang you all sebelum ni, insyaAllah. Alright, so keep sharing. Okay, keep sharing. Kalau you all rasa video ni bermanfaat, so share je dengan kawan-kawan. Alright, so itu sahaja dulu untuk malam ni, insyaAllah. Kalau tak ada halangan, besok dan seterusnya saya akan sharekan lagi beberapa benda, untuk kita sama-sama, orang kata boleh upgrade, especially orang-orang yang baru berniaga. Okay, so salam Ramadan, salam nuzul Quran. Terima kasih for watching. Okay, kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.